lagi kita di channel Cikgunya AC. Video kali ini, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan sejarah tingkatan 2. Tajuknya Bab 7.2 Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor. Untuk pengenalan, kita akan lihat beberapa tajuk di dalam Bab 7.2 ini, iaitu yang pertama berkaitan dengan sistem pemerintahan, yang kedua agama Islam dalam pemerintahan, tajuk yang ketiga adalah perundungan, yang keempat adat istiadat, kemudian yang kelima adalah pesuratan, dan yang terakhir adalah ekonomi. Mari kita tengok tajuk yang pertama, iaitu sistem pemerintahan. Terdapat aspek utama yang diwariskan oleh Kesultanan Melayu Melaka dan kemudian diambil oleh Kesultanan Melayu yang lain. Antaranya adalah Sultan, di mana Sultan merupakan tonggak utama sesebuah kerajaan, dan sistem penggantian pemerintah adalah berasaskan adat Temenggung. Bagi aspek yang kedua adalah asas pentadbiran. Untuk yang ini, sistem pembesar 4 lipatan merupakan asas kepada Kesultanan Melayu yang lain. Mari kita tengok Kesultanan yang pertama, iaitu Kesultanan Pahang. Bagi Kesultanan Pahang, berkaitan dengan sistem pewarisan takhta, waris digelar sebagai Tengku Mahkota. Jumaah pangkuan diraja negeri perlu memberikan persetujuan dalam pelantikan sultan. Bagi sistem pentadbiran Kesultanan Pahang pula, ia adalah berasaskan pembesar 4, 8 dan juga 16. Pembesar utama Pahang terdiri daripada orang kaya Indra Shah Bandar. Yang kedua adalah orang kaya Indra Segara. Yang ketiga adalah orang kaya Pahlawan. Dan yang keempat adalah orang kaya Indra Perbajelai. Pemerintahan kerajaan negeri diurus bersama-sama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Yang kedua, kita akan tengok Kesultanan Perak. Bagi Kesultanan Perak, ia berbeza dengan Kesultanan Melayu yang lain, di mana Kesultanan Perak mengamalkan sistem penggiliran. Dewan Negara Perak akan memilih dan melantik sultan mengikut sistem penggiliran. Sebelum seorang sultan dilantik di negeri Perak, baginda perlu melalui setiap jawatan yang terdapat dalam sistem penggiliran, bermula daripada Raja Kecil Bongsu, kemudian dilantik menjadi Raja Kecil Tengah, dan seterusnya Raja Kecil Sulung, Raja Kecil Besar, kemudian Raja Dihilir, diikuti oleh Raja Muda, dan akhirnya dilantik menjadi Sultan Perak. Dalam sistem pentadbiran, Kesultanan Perak adalah berasaskan pembesar 4, 8, 16 dan 32, di mana pembesar utama Perak adalah orang kaya Bendahara Seri Maharaja, orang kaya besar Maharaja Diraja, orang kaya Temenggung Paduka Raja, dan juga orang kaya Menteri Paduka Tuan. Sementara pemerintahan kerajaan negeri adalah dijalankan bersama-sama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Kita akan bergerak ke Kesultanan Terengganu. Bagi Kesultanan Terengganu, dalam sistem pewarisan takhta, waris digelar sebagai Yang di-Pertuan Muda. Kemudian Dewan Pangkuan Diraja berhak untuk memilih dan melantik sultan. Para Jumaah juga dikenali sebagai ahli al-ha wa al-qad, bermaksud ahli yang memilih dan menjadikan raja. Pemerintahan kerajaan negeri
dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Yang keempat adalah Kesultanan Selangor, di mana sistem pewarisan takhta bagi Kesultanan Selangor, waris digelar sebagai Raja Muda dan Dewan Diraja berfungsi untuk menasihati dan mengesahkan pelantikan Sultan. Selain dari itu, juga membantu dan menasihati Sultan. Antara ahli di dalam dewan ini adalah Raja Muda, Tengku Laksmana dan juga Tengku Bendahara. Bagi pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Kita akan tengok tajuk yang kedua, iaitu Agama Islam dalam Pemerintahan. Agama Islam merupakan agama utama di setiap negeri beraja dan ini termaktub dalam Perlembagaan Malaysia, di mana agama Islam merupakan agama persekutuan. Sultan merupakan ketua agama di negeri masing-masing. Kedudukan ini diperlihat dengan jelas di dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Sultan juga mendaulatkan Syiah Islam dengan menandatangani tauliah penceramah agama yang dikeluarkan oleh pejabat istana. Selain dari itu, institusi agama adalah penting dan bidang kuasanya mestilah dihormati. Contohnya peranan mufti, kadi, Mahkamah Syariah dan Jabatan Agama Islam. Institusi kesultanan dan juga institusi agama mempunyai ikatan yang rapat antara satu sama lain, di mana tokoh agama berperanan bagi pentadbiran istana dan juga negeri. Tajuk yang ketiga adalah perundangan. Undang-undang adalah bertujuan untuk mengawal kehidupan bermasyarakat. Hukum Kanun Melaka menjadi asas kelahiran undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu yang lain dan warisan ini terbukti dengan fasa berhubung peraturan larangan istana, kekeluargaan Islam, jenayah, hutang piutang, hukum jual beli. Untuk hukum kanun Pahang digubah oleh Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah, mempunyai 92 fasa. Bagi Undang-Undang 99 Perak pula digubah oleh Sultan Iskandar Zulkarnain, mengandungi 99 soalan dan juga jawapan. Yang keempat adalah adat istiadat, di mana dia berkaitan dengan aturan dan perbuatan yang lazim dilakukan. Selain dari itu, adat ini adalah identiti keunikan warisan Kesultanan Melayu dan selalunya melibatkan upacara tertentu. Antaranya adalah adat keputeraan, iaitu melenggang perut. Upacara melenggang perut dilakukan semasa kandungan berusia 7 bulan bagi membetulkan kedudukan bayi dalam perut ibu dan juga untuk memudahkan proses kelahiran. Kemudian bayi diperdengarkan azan sebaik dilahirkan. Upacara bercukur dilakukan kepada putera-puteri yang berusia 7 hari. Selain dari itu, terdapat juga upacara berendoi, iaitu di mana bayi diletakkan di dalam buaian dan didengarkan alunan marhaban. Adat yang kedua adalah adat perkawinan, di mana dia mempunyai satu proses adat istiadat yang tersusun, bermula daripada merisik, kemudian diikuti oleh meminang. Lepas meminang,
akan bertunang dan seterusnya akan berinai besar pada malam sebelum majlis perkahwinan. Kemudian akan diadakan khatam Al-Quran dan seterusnya majlis pernikahan akan dijalankan, diikuti oleh persandingan dan bertepung tawar, diikuti oleh santap beradak, dan akhir sekali adalah bersiram di atas pankah pesada yang selalunya dibina khas bagi pasangan pengantin. Adat yang ketiga adalah adat pemakaman, di mana tempoh berkabung adalah bergantung kepada pihak istana, dan pada ketika ini pihak istana akan memberikan sedekah kepada rakyat. Sebuah usungan akan disediakan yang dikenali sebagai seraja diraja bagi tujuan mengangkat jenazah ke tempat pemakaman. Dalam tempoh ini juga, nobat tidak akan dimainkan untuk tempoh tertentu. Tajuk yang kelima adalah pesuratan. Karya sejarah iaitu seperti Hikayat Pahang telah dikarang oleh Haji Muhammad Nur berkaitan dengan sejarah Kesultanan Pahang pada abad ke-19. Untuk Misal Melayu pula dikarang oleh Raja Chulan berkaitan dengan sejarah Kesultanan Perak pada abad ke-18, diikuti oleh syair Tawarik Zainal Abidin ketiga, dikarang oleh Tengku Dalam Kasum berkaitan dengan sejarah Kesultanan Terengganu pada abad ke-19 dan 20. Akhir sekali antara karya sejarah adalah Kenang-kenangan Selangor yang dikarang oleh Wan Muhammad Amin berkaitan dengan sejarah Kesultanan Selangor pada abad ke-19 dan abad ke-20. Selain karya sejarah, terdapat juga karya perubatan, antaranya adalah Kitab Tip, di mana kitab ini disalin oleh Haji Mahmud Ajawi di Terengganu pada 1819. Kemudian terdapat juga sastera rakyat, iaitu antaranya Hikayat Sang Kancil, di mana dalam hikayat ini dia menceritakan tentang teladan dan juga jenaka, berasaskan hikayat Pelanduk Jenaka, dan telah dibukukan oleh Daeng Abdul Hamid dari Perak. Dalam Hikayat Sang Kancil ini mengandungi 20 buah cerita. Selain daripada Hikayat Sang Kancil, terdapat Hikayat Ismah Yatim yang dibukukan oleh Tengku Ampuan Mariam Permaisuri Terengganu. Tajuk ke-6 yang akan kita tengok adalah ekonomi, iaitu yang pertama pelabuhan, di mana bagi Kesultanan Perak dan Selangor, kedudukan pelabuhan Kesultanan Perak dan juga Selangor lebih strategik sebab dia berada di Selat Melaka. Secara tidak langsung ini menjadikan pelabuhan tersebut sebagai pusat perdagangan yang aktif pada abad ke-17 sehingga abad ke-19. Antara pelabuhan pada ketika itu adalah Kuala Selangor dan juga Pangkalan Batu bagi Kesultanan Selangor dan Kuala Sungai Perak bagi Kesultanan Perak. Antara hasil dagangan utama kedua-dua kesultanan ini adalah biji timah. Bagi Kesultanan Terengganu, di mana pelabuhan Kuala Terengganu pada ketika itu merupakan pelabuhan interport yang penting pada abad ke-18. Antara barang dagangan adalah emas, biji timah, kain sutera, senjata, gula dan juga hasil hutan. Dan semua pelabuhan ini diuruskan oleh Syah Bandar dan juga pegawai pelabuhan. Sistem cukai dilaksanakan dengan cekap bagi memastikan perdagangan dijalankan dengan lancar. Selain pelabuhan, yang kedua adalah berkaitan dengan mata wang. Bagi Kesultanan Perak, mata wang bongkar
telah digunakan sejak abad ke-17 yang juga dikenali sebagai bidor. Kemudian bagi Kesultanan Pahang, mata wang pitis daripada timah digunakan bermula daripada pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Selain dari itu, terdapat juga mata wang tampang yang digunakan pada abad ke-19. Bagi Kesultanan Terengganu, mata wang berupa kupang emas diperkenalkan semasa Sultan Zainal Abidin I. Selain dari itu, terdapat juga mata wang pitis. Bagi Kesultanan Selangor, mata wang shilling telah digunakan semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Yang ketiga adalah berkaitan dengan ekonomi sara diri dan jual beli. Antara ekonomi sara diri pada ketika itu adalah pertanian, penternakan, pelombongan, mengutip hasil hutan dan juga perikanan bagi tujuan menampung keperluan harian. Sekiranya terdapat lebihan, dia adalah untuk dijual. Masyarakat Kesultanan Selangor menjalankan pelombongan biji timah. Selain dari itu, terdapat juga tanaman padi, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Bagi masyarakat Perak pula, pelombongan biji timah dijalankan. Selain dari itu, terdapat juga pengusaha hasil hutan. Antara contohnya adalah rotan, sumbu badak dan juga kayu kayan. Bagi masyarakat Terengganu, mereka mengusahakan penanaman lada hitam dan juga pelombongan emas. Sebagai rumusan, banyak aspek yang telah diwariskan daripada Kesultanan Melayu Melaka kepada Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Dan warisan-warisan ini perlulah dipelihara, kemudian diperkayakan bagi membentuk identiti negara dan akhirnya menjadi kebanggaan kita sebagai rakyat. Baik, cikgu rasa setakat ini sejak perkongsian video pada kali ini. Cikgu mengharapkan sangat-sangat agar video ini dapat membantu anda dalam membuat nota dan juga membuat ulang kaji. Sekiranya anda dapati video ini memberikan manfaat pada anda, cikgu harap agar anda tidak lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan anda yang lain. Bye!